Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang jarang sebenarnya dibincangkan dalam mana-mana talk show ataupun program TV. Dan ini mungkin juga bagi kami pertama kali sebenarnya kita juga memilih topik ini kerana kita percaya ini merupakan satu topik yang juga penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah kegunaan aman nuklear. Menarik saya kira topik ini, dan kita ada dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Tetapi sebelum itu barangkali penting jugalah kalau kita lihat kepada latar belakang kenapa kita memilih topik ini. Nuklear Malaysia sebenarnya telah pun ditubuhkan pada 19 bulan September tahun 72. Ketika itu dikenali sebagai pusat penyelidikan dan aplikasi tenaga nuklear ataupun CRANE, dan kemudiannya dinamakan semula sebagai Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail ataupun Puspati. Dan penting juga kita ketahui iaitu pada Jun 1983 Puspati diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, dan ketika itu dikenali sebagai Unit Nuklear ataupun UTN. Ia dipindahkan ke Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada Oktober 1990, dan pada 10 Ogos 1994 ianya dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia ataupun MINT. Dan pada 28 September 2006 MINT sekali lagi diberi identiti baru sebagai Agensi Nuklear Malaysia ataupun Nuklear Malaysia, dan terletak pada kedudukan strategik merangkumi pusat pengajian tinggi, kolej dan institut latihan kebangsaan. Di samping ianya juga berhampiran dengan pusat pentadbiran negara, Putrajaya dan pusat koridor raya multimedia, Cyberjaya, dan Nuklear Malaysia semakin gah melaksanakan aspirasinya. Jadi inilah antara perkara yang kita akan dapatkan pandangan dan juga penerangan yang lebih mendalam daripada dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Izinkan saya dulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya Dr. Julia Abdul Karim yang merupakan pengurus pengurus di reaktor Triga Puspati di bahagian sokongan Technical Agency Nuklear Malaysia. Jadi Dr. Julia, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama kali sama kami. Pertama kali. Alhamdulillah. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga pertama kali bersama kita di Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Rosli Dermawan yang merupakan timbalan Ketua Pengarah di Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Agensi Nuklear Malaysia. Jadi Dr. Rosli, apa khabar? Baik. Ini topik yang menarik ataupun tidak sebenarnya? Sepatutnya menarik lah. Itu yang kita harapkan. Dan kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara ini, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah. Sesuatu yang penting dan juga menarik, barangkali kita mulakan dululah dengan Dr. Julia. Kalau kita lihat kepada sejarah nuklear di negara kita ini, dikatakan bahawa 50 tahun sebenarnya kita mengambil jangka masa yang telah pun diambil secara serius dalam pembangunan nuklear di negara kita ini. Tapi mungkin kita juga ingin tahulah mengapa kita masih lagi berdebat dan mengapa pengetahuan kita dan juga masyarakat kita dikatakan masih rendah bila kita bercakap tentang nuklear ini sebenarnya, Doktor. Baik. Sebenarnya stigma masyarakat itu sendiri, persepsi masyarakat yang sering ditakutkan dengan bencana nuklear, bahayanya nuklear. Tapi sebenarnya bila kita lihat ia lebih kalau kita gunakan ia secara aman, ia memberikan kita lebih banyak manfaat dalam kehidupan seharian tanpa kita sedari. Contohnya kita boleh aplikasi menggunakan nuklear ini di dalam aplikasi seharian kita. Tapi itulah selama 50 tahun lebih kita bergumul dengan nuklear ini, masih lagi persepsi
persepsi itu tidak mendatangkan kesan yang baik, maklumat tu tidak disampaikan dengan secara yang betul. Kalau kita lihat generasi sekarang ni, mereka ni telah mula didedahkan dengan teknologi nuklear. Silibus di sekolah pun telah ada dimasukkan dalam mata pelajaran mereka. Jadi saya rasa untuk golongan ini mereka lebih mudah menerima, dan even mereka ni banyak kita dedahkan dengan penulisan esei dan mereka boleh menulis dengan baik. Tapi kalau dengan generasi golongan yang terdahulu ataupun yang sebelum ini, mereka sering ditakutkan dengan bencana. Apatah lagi bila kita lihat kemalangan nuklear yang terjadi di Fukushima dan sebagainya lah. Tapi kalau kita ambil tentang persepsi dan juga penerimaan rakyat Malaysia sendiri dan pendedahan yang diberikan malah di peringkat sekolah lagi, apakah doktor melihat bahawa sudah ada perubahan yang cukup drastik sebenarnya daripada kefahaman rakyat Malaysia terhadap nuklear itu secara keseluruhannya, doktor? So secara keseluruhannya memang kita lihat perbezaan itu, penerimaan itu di kalangan generasi baru ataupun di sekolah-sekolah. Mereka boleh berdebat mengenai nuklear. So satu yang orang kata menarik untuk diperkatakan, mereka ni mampu untuk berdebat mengenai topik-topik di dalam nuklear. Kalau kita berikan mereka mampu berdebat mengenai topik tersebut. Okey, nanti kita dapatkan lagi pandangan daripada Dr. Julia. Saya juga nak berkongsi pandangan bersama dengan Dr. Rosli. Kita tahu tadi pun saya dah sampaikan tentang pengenalan ringkas nuklear Malaysia dan bagaimana dengan usaha yang telah pun diletakkan menerusi wawasan nuklear Malaysia 2021 hingga 2030 itu sendiri dalam 5 teras strategik yang dikatakan terkandung di dalamnya. Mungkin Dr. Rosli boleh perjelaskan? Okey, terima kasih Datuk Syarkawi. Okey, pertamanya mungkin sebelum saya buat pengenalan tentang agensi nuklear Malaysia ni sendiri, mungkin ada baiknya kita lihat sedikit garis masa teknologi nuklear sendiri di Malaysia lah. Okey, dikatakan bahawa mesin X-ray yang pertama di Malaysia dipasang di Hospital Taiping pada Februari 1987. Itu 1897. Setelah ada teknologi nuklear di Malaysia. Maknanya itu kita telah pun bawa ke Malaysia pada 1897. Dan kalau tadi kita bercerita pasal pendedahan tentang teknologi nuklear, dan pada tahun yang sama juga ada pameran sebenarnya di pameran fotografi di Perak. Dan di situ dipamerkan satu gambar X-ray. X-ray adalah merupakan salah satu lagi teknologi nuklear juga. Maknanya dah lama kita dedahkan tentang teknologi nuklear di Malaysia sendiri. Kemudian kita lihat pula pada mungkin dalam akhir 60-an dan awal 1970-an, pada masa itu timbalan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, yang Al-Yarham Tun Dr. Ismail. Ini mungkin kita pun agak kurang sikit ingat dengan Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua ni, tapi dialah kalau boleh saya katakan dia adalah merupakan seolah macam bapa teknologi Malaysia ni. Sebab pada akhir tahun 60-an tu dia ada buat lawatan ke Indonesia, iaitu di Batam di Indonesia, dan situ dilihat pada masa itu Indonesia sendiri sudah ada reaktor penyelidikan. Jadi bila melihat bahawa Indonesia tu dah pun menceburkan diri dalam teknologi nuklear ni, jadi apabila beliau kembali ke Malaysia, dia mencadangkan kepada Kemenet supaya kita kena juga mempelopori bidang sains dan teknologi nuklear ini di Malaysia. Okey, seterusnya setelah itu tertubuhlah Puspati ataupun pusat penyelidikan yang sekarang ini adalah Agensi Nuklear Malaysia. Itu kalau bermula dalam tahun 1972 macam disebut tadi. Kemudiannya satu lagi yang saya ingin kongsikan ialah ini adalah merupakan salah sejarah pertama, iaitu pada jam 5 petang 28 Jun 1982
apabila reaktor kita iaitu Triga Puspati, itu nama reaktor kita, mencapai criticality pertama ataupun kegentingan pertama. Nanti kita akan cerita sikit apa maksud kegentingan itu. Maksud kegentingan tu lebih kurang maknanya dia bermulanya beroperasi reaktor Triga itu. Okey. Dalam promo tadi dah disebut semula. Pertamanya pada 1972 ditubuhkan KERIN, iaitu Pusat Penyelidikan Applicated Tenaga Nuklear. Ini setelah kelulusan kabinet itu. Kemudiannya pada 1973 Puspati. Yang ini saya kena sebutkan apa maksudnya Puspati itu. Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr. Ismail. Maknanya dia mengambil sempena timbalan Perdana Menteri yang kedua itulah. Kemudiannya 1983 unit tenaga nuklear apabila dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri, dia menjadi unit daripada pusat tu, dia menjadi unit tenaga nuklear. Dan 1994 mungkin sebab pertukaran kepada Kementerian Sains, itu menjadi ditukar kepada Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia, iaitu MIN, dan akhirnya pada 2006 itulah yang sekarang ni Agensi Nuklear Malaysia. Okey, itu kronologi penubuhan Agensi Nuklear Malaysia. Seterusnya saya ingin kongsikan fungsi dan peranan nuklear Malaysia itu sendiri. Okey. Dia ada 4 yang utama, iaitu pertamanya ialah melaksanakan RDCI, ini penyelidikan dan pembangunan, pengkomersialan dan inovasi dalam bidang sains dan teknologi nuklear. Itu yang pertamanya, sebagai aktiviti kita yang utama. Keduanya memberi sokongan teknikal dan latihan dalam sains dan teknologi nuklear. Dan ketiganya menyelaras dan mengurus hal ehwal nuklear kebangsaan dan antarabangsa sebagai agensi penghubung kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, iaitu IAEA, badan berkuasa di peringkat antarabangsa. Dan juga nuklear Malaysia sebagai pihak berkuasa kebangsaan bagi pelaksanaan Treaty Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear, atau kalau bahasa Inggerisnya CTBTO tu. Dan di nuklear Malaysia juga adalah sebagai pusat kebangsaan kepada meteorologi sinaran. Ini adalah semua pengukuran dalam teknologi nuklear, dalam sinaran dan sebagainya. Dan keduanya adalah sebagai pusat pengurusan sisa radioaktif kebangsaan. Hanya ada satulah di Malaysia, maknanya semua pengurusan sisa radioaktif diuruskan di nuklear Malaysia. Dan di antara aktiviti yang R&D ataupun sokongan teknikal dan latihan yang kita jalankan adalah meliputi berbagai bidang. Teknologi nuklear ni dia merentas bidang, dan di antaranya lah pertanian. Contoh pertanian ni, kalau yang kebiasaannya dengan menggunakan teknologi nuklear kita boleh menghasilkan contohnya varieti baru tumbuhan, mungkin yang lebih baik lah kualitinya. Itu satu. Kemudiannya dalam perubatan rasanya macam tadi kita sebut pasal X-ray, itu adalah di antara aplikasi teknologi nuklear dan perubatan. Dan satu lagi yang mungkin biasa kita dengar ialah perubatan nuklear, di mana kalau contoh kemoterapi, pernah dengar pasal kemoterapi? Itu adalah merupakan salah satu perubatan nuklear. Itu dalam bidang perubatan. Dan kemudiannya mungkin dalam bidang industri ini biasanya selalu kita dengar pasal NDT, non-destructive testing, ataupun ujian tanpa musnah. Itu kebanyakannya ujian tanpa musnah kita kena menggunakan teknologi nuklear. Disebabkan kalau yang asasnya sinaran nuklear ni dia penetrative, maknanya dia boleh menembus kepada, kalau contoh cawan ni mungkin dia boleh tembus ke dalam cawan tu. Itu penetrative tenaga nuklear ni, tenaga nuklear. Selain daripada itu, dari dalam bidang industri lah. Dan satu lagi bidang yang lain ialah mungkin dalam bidang pembuatan.
Contohnya kita dalam teknologi nuklear juga boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti bahan. Pun daripada teknologi sinaran, dan dia akan mengubah sifat bahan itu sendiri dan menjadi lebih baiklah. Okey. Seterusnya. Ataupun kita akan sambung lagi nanti, doktor. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan doktor. Tetapi saya juga nak dapat pandangan Dr. Julia. Kalau kita ini terkeluar sedikit daripada apa yang kita bincangkan, tapi berkaitan dengan teknologi nuklear lah. Kalau selalu juga ada yang membuat perbandingan sebenarnya, Dr. Julia, ya. Ada yang mengatakan bahawa sekiranya kita membandingkan dengan pencapaian dibuat oleh negara-negara ASEAN yang lain seperti Singapura, Filipina, Indonesia, Kemboja dan juga Vietnam, kita dikatakan sedikit ketinggalan jika dibandingkan dengan pencapaian yang telah pun dilaksanakan oleh negara-negara ini. Sejauh mana betul ataupun tidaknya sangkaan seperti ini, Doktor? Okey, dia ada dua. Kita perlu lihat konteks ni secara menyeluruh. Sekiranya kita kalau kita lihat bandingkan Malaysia dengan negara seperti Kemboja, Singapura, Filipina, kita agak terkehadapan dari segi penggunaan teknologi nuklear, dan juga kita juga mempunyai reaktor nuklear, penyelidikan nuklear berbanding dengan negara tersebut. So negara-negara itu tidak mempunyai reaktor penyelidikan nuklear. Kalau kita membandingkan negara kita dengan Indonesia ataupun Vietnam, mereka ini mempunyai reaktor penyelidikan nuklear, bukan logik kuasa nuklear, reaktor penyelidikan nuklear. Okey, dan reaktor penyelidikan nuklear ni ada banyak jenis. Yang sama seperti yang kita guna di Malaysia, itu ada di Indonesia, ada di Filipina, dan ada juga di Vietnam. Okey, nak kata kita ketinggalan ni tidaklah begitu ketinggalan. Sebenarnya kita at par dengan mereka, malah mungkin ada lebih baik bila kita bandingkan dengan setengah negara seperti Kemboja, Laos dan yang lain-lain di ASEAN, di peringkat ASEAN. Jadi saya rasa pandangan kita sedikit ketinggalan di dalam teknologi nuklear ini sesuatu yang kita perlu lihat dari mana, sejauh mana topik itu dibincangkan. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika sahaja. Tetapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, soalan saya ini mengenai penyelidikan lah. Tadi ada ahli panel sebut mengenai penyelidikan. Saya nak tahu mengenai penyelidikan ada satu saya ada baca, dia kata penyelidikan meningkatkan produktiviti tanaman. Bagaimana cara dia menyelidikkan bagi naikkan produktiviti? Yang kedua, saya dengar dia kata dia boleh boleh mengesan dengan cepat penyakit kanser. Lebih cepat tu. Macam mana tu dia bagi kesan, kita nak kesan penyakit kanser tu lebih cepat. Kemudian dari segi penghasilan padi tongkat ali. Macam mana tu dia hasilkan padi tongkat ali tu? Padi ya. Okey. Padi tongkat ali. Boleh minta ahli panel ulas dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga sebenarnya persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita ini. Tak apa, sebentar lagi saya akan cuba dapatkan respon dan jawapan daripada dua tetamu yang berada bersama saya di studio ini. Tapi sebelum itu, seperti biasalah, kita berehat dulu buat seketika, dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang kegunaan aman nuklear, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang ada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baik, tadi Dr. Julia dan juga Dr. Rosli persoalan yang menarik jugalah dibangkitkan oleh pemanggil kita, iaitu Ridwan dari Pulau Pinang. Yang pertamanya ialah tentang penyelidikan meningkatkan produktiviti makanan. Jadi mungkin ada jawapan dan pencerahan lagi daripada Dr. Julia.
Baik, untuk bagaimana teknik nuklear ni boleh membantu meningkatkan produktiviti makanan. Kita sebenarnya kita tak sedar dengan teknik nuklear ni dia boleh membantu mengenal pasti nutrien-nutrien yang diambil oleh tanaman dan seterusnya dia boleh meningkatkan tanaman tu. Maknanya kita boleh kesan nutrien yang baik dan ataupun dalam kaedah yang lain biak baka juga boleh meningkatkan produktiviti tanaman. Maknanya kita menghasilkan variety baru dan kita juga boleh melakukan mutation breeding di mana kita akan menghasilkan variety baru dan seterusnya meningkatkan produktiviti makanan dan juga keselamatan security makanan tersendirilah. Persoalan yang kedua dibangkitkan ialah tentang pengesanan cepat kepada penyakit kanser. Jadi ini pun sesuatu yang telah disumbangkan oleh teknologi nuklear sebenarnya. Ya, betul. Untuk mengesan penyakit kanser ni secara konvensionalnya sebab dia di dalam tubuh badan kita kan, jadi kita perlu sesuatu yang kita namakan penjejak. Penjejak untuk menjejak di manakah sel kanser itu berada. Jadi dengan teknologi nuklear kita boleh menghasilkan radioisotop yang digunakan sebagai penjejak. Dan radioisotop ini bila dihasilkan dengan menggunakan reaktor 3 parti di Agensi Nuklear Malaysia, dan kita menghasilkan radioisotop tersebut dan dimasukkan ke dalam badan pesakit untuk menjejak di manakah sel kanser itu berada. Jadi doktor di hospital dengan mudahnya akan membuat analisa dan membuat treatment yang bersepadanan lah. Jadi untuk mendapatkan radioisotop tu hanya boleh ada banyak cara, tetapi salah satu caranya adalah dengan menggunakan reaktor 3 parti. Dan even kita sendiri pernah menghasilkan samarium 153 untuk kegunaan pesakit tulang, bone cancer. Jadi kita boleh juga gunakan radioisotop tu untuk merawat beri kelegaan kepada pesakit. Okey. Ini Dr. Rosli kata dia nak jawab soalan yang ketiga. Bentar-bentar lah pasal tongkat Ali kan. Ini tentang penyelidikan padi tongkat Ali. Apa sebenarnya kelebihannya? Sebenarnya padi tongkat Ali ni agak dah lama juga sebenarnya. Dia merupakan salah satu variety padi yang kita telah hasilkan. Sebelum tu mungkin saya boleh terangkan sedikit lagi lah bagaimana variety baru macam padi dan sebagainya dilakukan penyelidikan dia. Penyelidikannya apa yang dinamakan sebagai mutasi arohan. Yang ini kita sinarkan sama ada benih ataupun tumbuhan itu sendiri kepada sinaran radioaktif lah yang biasa kita gunakan ialah sinaran sinaran gamma, and then daripada situ dia akan berlaku secara rawak proses mutasi itu. Jadi daripada situ kita akan cuba pilih sifat-sifat yang kita hendak. Macam contoh kalau padi tadi kita cerita pasal padi, mungkin kita hendak padi tu lebih kalau tongkat Ali ni dulu dia lebih terkenal dengan dia tahan ribut, tahan angin gitu kan. Jadi sebab itu dia namakan tongkat Ali lah. Gagah lah. Gagah yang itu. Kemudian yang terbaru kita ada variety yang terbaru iaitu NMR 152 yang ini telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri kita pada tahun lepas. NMR 152 ni nama padi sahnya lah, tapi nama komersialnya kita telah menamakan IS-21. Yang ini padi ni dia punya sifat yang kita telah dapat daripada proses yang tadi tu, yang saya katakan tadi tu, ialah dia hasil tuaian ni lebih tinggi. Ini kalau kebiasaannya kalau purata tuaian untuk padi yang kebiasaannya lah lebih kurang 3 atau 4 tan sehektar, tapi yang ini boleh sehingga 9 hingga 11 tan. tan sehektar kita boleh dapatkan. Dan satu lagi yang baiknya dia pun tahan dengan penyakit karah padi kan. Yang itu pun tahan penyakit dan satu lagi dia tahan kekurangan air. Dalam masa kekurangan air pun dia masih boleh bertahan. Dan juga kalau dia terendam dalam air pun mungkin dalam musim hujan kan pun dia boleh bertahan. Jadi tapi tanaman padi jenis ini memang telah pun yang untuk IS-121
ni baru saja kita lancarkan tahun lepas, dan sekarang ni memang dah mula diedarkan kepada petani-petani lah. Okey, menarik. Baik, barangkali apa ni Dr. Julia, tadi pun ialah kita sebut tentang reaktor Triga Puspati ataupun RTP. Ini pun memerlukan satu penjelasan yang lebih jelas lah, supaya penonton-penonton kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan reaktor Triga Puspati itu. Silakan doktor. Baik, nama tu reaktor Triga Puspati. Triga tu Puspati tadi Dr. Rosli dah terangkan. Triga tu bermaksud Training Radioisotope Production, GA. GA adalah General Atomic, di mana itu syarikat pengeluar kepada reaktor Triga ini. Jadi reaktor Triga yang kita ada ni berkuasa 1 megawatt, berkuasa terma, dan digunakan untuk pelbagai kegunaan lah, seperti penyelidikan, pembangunan, pengeluaran radioisotop, dan juga latihan. Dan kita juga menawarkan latihan kepada pelajar-pelajar universiti, kerana mereka ni bila datang dekat reaktor ni berminat untuk membuat projek kajian mereka, sama ada di peringkat PhD, master, ataupun projek tahun akhir. Dan kita juga menawarkan tempat sebagai latihan industri kepada pelajar-pelajar universiti, di samping mengeluarkan sumber neutron untuk kegunaan-kegunaan lain. Setakat ini apakah doktor melihat bahawa ianya boleh dianggap sebagai berjaya dan mendapat sambutan yang diinginkan oleh pihak doktor sendiri? Ya, benar. Sehingga kini kita telah menyinarkan penyinaran dengan neutron ni sebanyak 100,000 jenis sampel. Lebih daripada 100,000 jenis sampel. Maknanya sampel dihantar pada kita tu untuk dikaji secara elemental, untuk membuat kajian secara analitikal, kuantitatif ataupun kualitatif. Antara sampel yang dihantar kepada kami untuk disinarkan dengan sumber neutron ni termasuklah beras, padi, flora, fauna, makanan laut, dan lain-lain lah, banyak lah. Jadi secara keseluruhannya Dr. Julia berpuas hati bahawa RTP ini telah pun membawa sumbangan yang besar sebenarnya kepada komuniti secara amnya. Ya, betul. Malah kami telah membantu dari segi perubatan nuklear, mengeluarkan radioisotop, digunakan untuk kegunaan perubatan, radioisotop untuk kegunaan perindustrian, dan juga lain-lain lagi lah. Okey, Dr. Rosli, kita sekarang ini isu yang menjadi perhatian ialah tentang security makanan. Ini pun satu isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dan saya difahamkan juga bahawa agensi nuklear Malaysia juga turut memainkan peranan dalam usaha untuk memberi jaminan bahawa security aspek ataupun isu security makanan ini akan dapat ditangani menggunakan ataupun berlandaskan kepada teknologi. Bagaimana ianya akan dilakukan? Okey, pertamanya sebelum ni saya sebab agensi nuklear Malaysia ini adalah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So cumanya saya ingin kongsikan bahawa mesti telah pun untuk isu security makanan ni mesti telah pun menubuhkan apa yang dinamakan sebagai war room. Jadi maknanya dalam war room ni kita akan membincangkanlah penyelesaian yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah security makanan ini. Dan ini akan melibatkan semualah agensi bawah mesti dan juga mungkin juga agensi-agensi lain. Itu satulah yang saya ingin kongsikan. Dan menyentuh tentang nuklear Malaysia ni pula, itulah seperti yang saya sebutkan tadi. IS-21 tu merupakan salah satu daripada penyelesaian teknologi yang telah jelas kita dapat adakan untuk masyarakat lah, di mana pengeluaran padi tu amat tinggi berbanding dengan yang biasa. Itu yang pertama lah. Yang itu adalah teknologi yang kita gunakan ialah apa yang saya sebutkan tadi, teknologi mutasi aruhan. Dan daripada teknologi ini kita boleh gunakan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang lain. Contohnya kalau
jagung, mungkin jagung yang lebih pengeluarannya lebih tinggi, produktivitinya lebih tinggi, pun kita boleh gunakan teknologi yang sama lah, teknologi mutasi aruhan ini supaya dapat variety yang baru untuk makanan, berbagai makanan lah kalau yang mungkin akan kita cuba kenal pasti. Selain daripada itu, yang terbaru yang kita juga telah pun dapat menghasilkan daripada teknik yang sama, dapat menghasilkan variety baru rumput Napier. Tahu kan rumput Napier ni untuk makanan lembu kan. Dan apa yang kita dapat ialah jisimnya lebih, biojisimnya lebih tinggi, dan juga dia kandungan proteinnya adalah lebih tinggi. Jadi maknanya ini akan lembu yang makan ni akan menjadi lebih, hasilnya lebih tinggi lah. Itu lebih sihat, lebih sihat dan maknanya yang itu untuk security daging lah. Kemudiannya kita juga ada teknologi biobaja. Biobaja ini kebaikannya ialah dia boleh meningkatkan dalam pengambilan baja oleh tumbuh-tumbuhan. Itu satu daripada teknologi biobaja. Dan kita juga ada penggalak tumbuhan. Yang ini adalah cecair daripada teknologi nuklear, dihasilkan cecair nano yang mana dia akan menyebabkan baja, apa juga jenis baja, akan menjadi lebih mudah diserap oleh tumbuhan. Itu satu. And then kemudiannya kita juga ada isotop stabil. Yang ini pun teknologi isotop stabil ni dia akan memudahkan kita melihat struktur tanah tu, bagaimana keadaan kesuburan tanah tu. Jadi bila kita sudah mengetahui bagaimana keadaan kesuburan tanah tu, maknanya kita bolehlah menjalankan perkara-perkara yang perlu untuk menyuburkan tanah itu sendiri. Itu namanya ialah isotop stabil, teknologi isotop stabil. Dan kita juga ada satu teknologi yang dinamakan GEM. Yang ini menggunakan elektromagnetik teknik, dan ini juga tekniknya sama, dan dia boleh melihat kepada keadaan struktur tanah itu sendiri, bagaimana keadaan kesuburan tanah itu. Itulah antara teknologi yang kita boleh gunakan untuk membantu dalam isu security makanan ni. Bila you sebut untuk membantu dalam isu security makanan ini, barangkali Dr. Julia, sejauh mana sebenarnya segala teknologi yang diperkenalkan oleh Malaysia, Nuklear Malaysia ini sendiri telah pun digunakan di peringkat yang sewajarnya, yang seharusnya? Apakah sambutan daripada pihak-pihak yang berwajib dalam soal-soal pertanian dan sebagainya, peternakan, apakah Nuklear Malaysia berpuas hati ataupun masih lagi ada kelompongan yang perlu dilihat secara serius? Jadi bila kita membangunkan teknologi ini, seharusnya promosi dengan lebih banyak lagi kita perlu perkenalkan lah. Jadi bukan senang orang nak menerima teknologi baru ni, tetapi sekiranya kita boleh mampu membuktikan peningkatan produktiviti, meningkatkan hasil tanaman dan sebagainya, dan menjamin boleh membantu di dalam food security. Jadi makin lama teknologi ini makin mula diterima oleh pemain-pemain industri di luar sana lah. Jadinya usaha tu daripada pihak agensi sendiri memang kita dah buat yang terbaik lah untuk memperkenalkan teknologi kita di luar sana. Jadi kita memerlukan sambutan daripada sana, supaya daripada pemain-pemain industri di luar sana untuk menyebut baik dan akhirnya menggunakan teknologi ini dengan lebih action dan lebih banyak lagi lah, dengan lebih meluas di Malaysia. Dari segi promosi sendiri, Dr. Julia, apa lagi yang anda perlukan sebenarnya untuk membantu melaksanakan apa yang telah pun dilakukan oleh Nuklear Malaysia? Saya rasa peranan media ni sangat penting. Betul. Untuk menghebahkan apa yang pencapaian
capai, apa yang kejayaan, apa yang inovasi yang kami telah buat, apa yang teknologi yang telah dibangunkan. Saya rasa peranan media sangat penting, sangat membantu dari segi media sosial ataupun media seperti ini memberi peluang kepada kami untuk menerangkan, mempromosi apa yang ada di Nuklear Malaysia, sebab tidak ramai orang di luar sana tahu apa yang kami boleh tawarkan kepada mereka. Jadi orang di luar sana tu kalau memerlukan konsultansi daripada pakar-pakar di agensi Nuklear Malaysia, boleh datang kepada agensi Nuklear Malaysia dan berhubung dengan mereka untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir. Maafkan saya, dan kembali nanti. Walaupun tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin menarik juga Dr. Rosli. Ini pun ramai juga yang tidak mengetahui sebenarnya bahawa RTP ini akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-40. Jadi satu usia yang cukup dewasa sebenarnya. Apakah harapan Nuklear Malaysia sendirilah dari segi hala tuju pada masa hadapan, Dr. Rosli? Ya, sebenarnya pada macam saya ada sebut tadi pasal criticality. Criticality maknanya reaktor 3 Puspati kita telah pun mencapai kegentingan pada 28 Jun 1982 ya, 1982. Dan maknanya pada tahun ini ialah pada 28 Jun, ya ini esok ia dah merupakan ulang tahun reaktor 3 Puspati yang ke-40. Jadi untuk tahun ini kita ada tema dia, masa hadapan nuklear kita dari polisi ke realiti. Ini kalau untuk tahun ini InsyaAllah mungkin kita akan ada dasar teknologi nuklear 2030 yang mungkin kita sedang gubal sekarang ni. Jadi dengan harapan kalau kita dah ada dasar tu, dan kita boleh membawa dasar ni pada realiti pada masa akan datang lah. Kalau macam contohnya sekarang ni kita cuma ada reaktor penyelidikan, mudah-mudahan pada akan datang mungkin kita akan ke era reaktor kuasa nuklear pula, sebab dia di antara reaktor kuasa penyelidikan dengan reaktor nuklear ni dia berbeza. Perbezaan yang ketara tu dari aspek dia mana? aspek dia sama saja. Dia macam kalau bahan api dia sama, uranium, dan dia akan, tapi bila dalam reaktor ni dia ada proses pembelahan atom lah. Contoh kalau uranium, dalam pembelahan tu dia akan menghasilkan contohnya yang utama sekali neutron lah, dan juga haba. Kemudian adalah hasil sampingan yang lain. Tapi kalau dalam reaktor penyelidikan kita gunakan neutron tu. Kita untuk membuat penyelidikan. Sementara kalau reaktor kuasa nuklear ni kita gunakan haba tu untuk menjana steam, dan akhirnya itulah memusingkan turbin dan akhirnya menjana kuasa elektrik. Itu bezanya antara reaktor nuklear dan reaktor penyelidikan. Harapan kita untuk pada masa akan datang itulah supaya kita dapat terus memastikan keselamatan operasi dan keselamatan reaktor kita ini, dan juga kalau boleh kita dapat reaktor yang baru, sebab sekarang ni dah 40 tahun pun. Jadi kalau kita dapat yang lebih baik dan mungkin teknologi yang terbaru, maknanya penyelidikan kita dan aplikasinya akan lebih banyaklah daripada apa yang kita ada sekarang. Bagaimana dengan Dr. Julia sendirilah? Apa harapan sebenarnya selain daripada apa yang disebut oleh Dr. Rosli sebentar tadi? Reaktor 3 Puspati ni pun telah berusia 40 tahun. Jadi dan kuasa reaktor ni 1 megawatt. Dia terbatas dengan makna kata lain terhad kepada beberapa aplikasi. Sekiranya kalau kita hendak
memajukan apa orang kata nuklear dalam negara ni, kita memerlukan reaktor yang lebih versatile lagi, yang boleh memberi kita aplikasi yang lebih luas daripada apa yang kita ada sekarang. Contohnya reaktor kita sekarang 1 megawatt, kita tidak mampu untuk membuat silicon transmutation doping, yang mana kita boleh membantu industri elektronik negara. So kita tidak mampu nak buat because of dia punya power, kuasa dia yang sangat terhad. Dan kita juga tidak boleh membuat positron source. Maknanya positron source ni boleh ditawarkan di bidang perubatan, boleh membuat ion beam untuk perubatan nuklear. Banyak lagi. Jadi harapan saya sekiranya sudah 40 tahun ini untuk dekad yang akan datang, untuk era yang akan datang ni, supaya kita boleh mendapatkan sebuah reaktor baru di mana dia boleh menawarkan lebih banyak aplikasi, dan seterusnya dengan aplikasi ini dia akan spin off kepada industri-industri di Malaysia. So harapan dia begitulah. Menarik. Saya suka tema yang digunakan untuk sambutan kali ini, pada tahun ini. 40 tahun itu adalah jangka masa seperti yang saya katakan cukup mendewasakan sebenarnya nuklear Malaysia ini. Tetapi pandangan Dr. Rusli sendiri, sekiranya lah apa yang diinginkan itu tidak menjadi kenyataan, saya percaya nuklear Malaysia akan meneruskan apa yang ada sekarang ini. Tetapi mungkin juga Dr. Rusli melihat bahawa kepentingan yang amat diperlukan dalam usaha untuk mengembangkan lagi teknologi nuklear, kerana ianya merupakan sesuatu yang amat penting sebenarnya. Jadi mungkin Dr. Rusli ada juga sesuatu yang ingin disebut. Apa yang jelas sekarang ni, contohnya tiba-tiba saja kita ada menghadapi krisis security makanan. Tetapi kita sedari bahawa teknologi nuklear ni boleh digunakan untuk ni. Yang terutama yang saya katakan tadi, teknologi mutasi aruhan tu, kita boleh menghasilkan berbagai variety makanan yang mungkin lebih baik dan lebih tinggi productivity. Itu contohnya. Itu adalah antara perkara yang patut kita fikirkan, bahawa nuklear ini boleh membantu kita. Kemudian yang lebih daripada itu ialah pada masa akan datang mungkin kita akan menghadapi krisis tenaga. Mungkin kita lihat sekarang ni kebanyakan harga minyak pun tidak menentu, contohnya. Dan satu lagi, kebanyakan daripada penjanaan tenaga sekarang ini menggunakan arang batu. Dan mungkin pada masa akan datang rasanya tak lama lagi arang batu pun mungkin akan berkurangan. Maknanya semua ini adalah apa yang dipanggilkan sebagai bahan api fosil. Semuanya akan berkurangan dan akhirnya mungkin akan pupus. Jadi kita kena fikirkan apakah sumber tenaga baru yang perlu kita cuba. Dan yang ini mungkin salah satu alternatif yang kita ada ialah kuasa nuklear. Kerana kalau kuasa nuklear ni contohnya dalam operasinya untuk dia boleh bertahan dalam 2-3 tahun, 2 hingga 3 tahun sebelum kita menukar kepada bahan api yang baru. Maknanya ianya lebih dari segi operasi, kalau kita lihat maknanya dari segi kos operasinya adalah lebih baik daripada yang jana kuasa konvensional seperti arang batu, gas dan sebagainya. Kemudiannya satu lagi yang mungkin boleh menjadi faedah menggunakan kuasa nuklear ni ialah dari segi pelepasan gas karbon dioksida. Itu pun satu lagi yang mungkin kita perlu fikirkan, sebab salah satu daripada janji kita ialah untuk pengurangan pelepasan CO, karbon dioksida ni kan. Dan menggunakan uji kuasa nuklear, perkara ini boleh kita lakukan. Okey. Kita di penghujung, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi Dr. Julia. Kita tahu bahawa dasar nuklear negara telah pun dilancarkan pada Jun 2010. Kalau tak silap saya lah, kalau saya salah doktor kena betulkan lah. Tapi dalam dasar tersebut terkandung perancangan penggunaan teknologi nuklear dalam sektor tenaga dan bukan tenaga. Jadi bagaimana rakyat dapat difahamkan tentang dasar ini sebenarnya, Dok? Baik, kalau saya boleh
boleh betulkan sedikit dasar nuklear negara tu tidak dilancarkan. Jadi apa yang kita ada, apa yang kita usaha kita sekarang ini adalah dasar teknologi nuklear negara. Dasar teknologi nuklear negara yang ini baru di peringkat penerimaan awam, konsultasi penerimaan awam, dan insya-Allah sekiranya dasar ini diluluskan, dia akan diterima pakai di dalam semua peringkat aktiviti yang menggunakan teknologi nuklear dan juga dan lain-lain lah, dari dalam bidang perubatan, perindustrian, alam sekitar, sekuriti makanan dan sebagainya. Jadi dasar ini telah melepasi tahap penerimaan awam, dan masih lagi kita menunggulah untuk diluluskan. Jadi kami sebagai promoting agency di dalam penggunaan teknologi nuklear memang sentiasa berusaha untuk mewawarkan dan mempromosi teknologi ini secara meluas, boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita lah, dan juga membantu dari segi penjalanan ekonomi di Malaysia. Dan sekiranya dasar ini diterima, diluluskan, apakah Dr. yakin bahawa mungkin satu dimensi baru akan dapat diwujudkan bila kita bercakap tentang teknologi nuklear di negara kita ini? Ya, saya percaya sekiranya dasar ini diluluskan dan diterima secara menyeluruh di Malaysia, kita akan lihat banyak industri berkaitan dengan nuklear akan wujud, kerana sekarang kita tahu industri nuklear sangat kecil dan sangat bertumpu ke sesuatu bidang. Tetapi sekiranya dasar ini dimula diterima, dia akan diguna pakai, dan memang kita akan lihat industri berkembang, dan kita akan lihat heavy industry akan berkembang sebagaimana di negara South Korea kan. Mereka ini bermula dengan dasar nuklear, dan mereka selepas itu mereka berkembang dengan heavy industry mereka lah, dan juga spin off dengan industri yang lain. Dr. Rosli, ada nak menambah 1 minit masa saya peruntukkan kepada anda? Kalau ada lah. Ada tak? Saya tak ada apa lagi yang nak tambah, cuma satu je lah. Mungkin ini adalah perlawanan lah, perlawanan daripada kita untuk melawat reaktor kita sendiri. Kita boleh melawat semua orang awam adalah alu-alukan untuk melawat reaktor kita ini, supaya dia boleh mengalami sendiri apa itu reaktor dan sebagainya, dan kita juga boleh memberi peluang pada mereka untuk mengoperasikan reaktor itu, tapi yang simulator lah, simulatornya. Jadi itulah harapan kita. Kalau siapa-siapa yang berminat bolehlah hubungi bahagian UKK kita untuk lawatan ke reaktor 3 Puspati. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rosli Darmawan. Terima kasih kepada Dr. Julia Abdul Karim kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Ini bukan topik yang mudah sebenarnya, tetapi alhamdulillah daripada penjelasan yang diberikan oleh kedua-dua tetamu ini, ianya memberikan satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya bila kita bercakap tentang teknologi nuklear ini, dan kita juga mengharapkan bahawa semua pihak akan melihat teknologi nuklear ini sebagai sesuatu yang serius, kerana ianya boleh memberikan satu ataupun manfaat yang amat besar sebenarnya kepada keseluruhan kehidupan seharian kita. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti biasa janji kami kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.